Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari Rabu kepada semua penonton-penonton yang baru join kita punya live. Kita baru saja mula kita punya siaran langsung. Seperti biasa, saya Labo adalah moderator anda semua. So hari ini kita akan ada sesi live bersama dengan speaker-speaker jemputan kita mengenai, kita akan berbicara mengenai topik-topik yang kita dah pilih lah. Kalau kita boleh tengok dekat sini, topik yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah dilema PKP dan isu rumah tangga. So sebelum kita mula, saya just nak bagi tahu kepada semua, kepada siapa-siapa yang baru join kita punya live ataupun baru join ataupun baru nampak kita punya live, selamat datang. So hari ini actually kita, sebelum saya mulakan, maybe saya akan start dulu. So kita DLM adalah singkatan kepada Durrell Al-Aili Marketing. So kita ada buat program infak bersama DLM. So program ini kita membantu asnaf-asnaf untuk kita bagikan bantuan. So bantuan ni dia berbentuk makanan. So siapa-siapa yang berminat untuk nak infak boleh pergi kita punya website www.dlm2u.com. And then siapa-siapa yang baru join kita punya live ni, terima kasih kerana join. Sekarang dah ada 3 orang yang join. Saya pun tak sure siapa yang tengah menonton, tapi terima kasih. Kalau siapa-siapa yang ada komen ke ataupun ada apa-apa soalan mengenai isu-isu topik yang kita tengah bincangkan ni, boleh je terus komen dekat bahagian ruangan komen. Nanti kita akan pilih soalan-soalan tu, kita akan jawab satu persatu, insya-Allah. Kita ada juga jemput speaker-speaker kita. So siapa-siapa yang ingin bertanya kepada speaker boleh terus bertanya terus kepada speaker kita. InsyaAllah saya akan naikkan komen tu dalam kita punya live hari ni. So saya sekarang ni tengah menunggu untuk saya nak jemput untuk speaker-speaker kita. Sebentar saya tengok. Sebab dalam saya punya list ni ada speaker kita, ada seorang dah. So saya sekarang saya akan jemput speaker kita yang pertama, iaitu Ustaz Zofran. Hari ini kita ada 2 speaker jemputan. Selalu saya, Ustaz Zofran dengan Cik Roslah, tapi hari ini kita berbeza sedikit kerana kita ada Ustaz Fahmi yang akan bagi pendapat ataupun sharing dia punya pendapat ataupun idea ataupun nasihat-nasihat yang kita boleh ambil lah dan kita boleh tengok. So saya akan jemput Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ustaz okey situ? Alhamdulillah. So saya tengok saya nak jumpa Ustaz Fahmi, tapi Ustaz Fahmi dia terkeluar tadi. Tak pasti kenapa dia terkeluar. Kena tekan link tadi balik kot. Saya rasa tak sure lagi kenapa. So kalau let's say macam Ustaz Fahmi tak ada, kita boleh teruskan je lah dengan soalan-soalan kita, insyaAllah. Ustaz okey ke dekat ni? Alhamdulillah setakat ni okey. Alhamdulillah. Okay. So kita hari ni kita bincangkan topik mengenai dilema PKP. Apa tu? Mungkin Labu boleh send balik link tu dekat panel. Sebentar link yang sama kan? Sama. Sepatutnya link sama. Sekejap, saya forwardkan semula. Sebab dalam list saya Ustaz Fahmi tak ada. Kata saya boleh naikkan ke atas. Sekejap Ustaz. Baik. So hari ini kita dibawakan khas oleh Durrell Al-Aili dan Alfa Lawal bersama dengan Islah Training and Consultancy. Setiap minggu kita akan ada sesi siaran langsung
untuk kita berbicara ataupun untuk kita berbincang mengenai topik-topik yang kita dah pilih. So, hari ni kita ada ramai juga Ustaz yang komen. Ya. Yang Saya komen sebab dekat ruang-ruang komen orang tu Di FB ramai. ya? FB. Ustaz boleh tengok dekat ni juga, tepi tu. Apa Ada saya boleh Najihah Marzuki, ada Encik Muhammad Firdaus, ada Amirul, ada Muhammad Fikri, dan baik. juga ada Wahai Hasnul. So, terima kasih kerana menyertai. Kita tengah menunggu Ustaz Fahmi untuk masuk. InsyaAllah Ustaz Fahmi memang ada bersama kita lah hari ni. So, Ustaz Fahmi dah ada, cuma tunggu confirmation. Okay, Ustaz Fahmi dah ada. Saya boleh naik ke atas. Boleh add. Assalamualaikum Ustaz. So, hari ni kita ada kita bersama dengan Ustaz Fahmi, speaker kita yang kedua untuk bincangkan topik mengenai dilema PKP dan isu rumah tangga. So, rasa macam Okey. Lain Ustaz Fahmi tak berapa okey. Ya. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramai yang tertunggu-tunggu Ustaz Fahmi ni. Tengok dekat ruangan komen. Saya nak Ustaz Fahmi. Okay. So, izinkan saya mula. Assalamualaikum semua. Selamat petang. So, hari ni kita akan membicarakan mengenai dilema PKP dan isu rumah tangga. Sebelum saya mulakan dengan soalan, saya just nak brief sikit lah. Ataupun kalau kita tengok isu mengenai rumah tangga ni, memang dari dulu lagi dah ada. Tapi cumanya sekarang ni kalau dilihat daripada statistiknya, memang ada peningkatan. Adakah peningkatan ni disebabkan oleh PKP ataupun bukan? Itu yang kita akan bincangkan hari ini. So, mungkin saya akan terus kepada Ustaz ke ataupun Ustaz Fahmi ke untuk menjawab, untuk bagi pendapat ataupun bagi penerangan mengenai apa itu keganasan rumah tangga. Kalau kita boleh lihat isu rumah tangga ni, dia berbalik kepada keganasan rumah tangga. Kalau Ustaz boleh bagi definisi dia, macam mana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator. Berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga ni, kalau ikut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, pindaan 2017, keganasan rumah tangga ni dia ada banyak definisi dia. Yang kita faham selalu pukul lah. Suami pukul isteri, suami dera isteri. Jadi itu adalah salah satu orang kata definisi ringkas berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Selain daripada pukul ni juga, dia ada perbuatan-perbuatan lain yang juga tergolong dalam kategori keganasan rumah tangga. Sebagai contoh, suami ni dia paksa isteri untuk melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya isteri lakukan. Sebagai contoh, selalunya dia akan jadi masalah seksual lah. Dan antara lain juga, keganasan rumah tangga ni juga perbuatan suami yang mengurung ataupun menahan isteri tanpa kerelaan isteri. Jadi itu antara perkara-perkara yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Selain daripada kecederaan fizikal, boleh jadi isteri ni juga akan mengalami gangguan daripada segi mental, emosi dan sebagainya. Jadi kalau kata bahasa mudahnya, apa perkara yang mendatangkan kecederaan sama ada fizikal ataupun
mental kepada si isteri, itulah yang dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga. Ustaz, nak tanya Ustaz sedikit. Kalau isu mengenai rumah tangga ni, kalau melibatkan anak-anak, adakah itu dikategorikan sebagai isu rumah tangga juga? Ataupun dia berbeza daripada Ya, kes ni? dia kalau kata anak-anak juga, kategori rumah tangga, keganasan rumah tangga juga. Ada kalanya si ayah ni dia tak pukul isteri ni, tapi melepaskan geram kepada anak-anak, sehingga kan anak-anak tersebut menjadi mangsa dan sebagainya. Dan perkara-perkara tersebut secara tak langsung akan mendatangkan gangguan emosi kepada si ibu itulah. Dia nak cuba pertahankan apa yang berlaku dalam rumah tangga tu, dan dalam masa yang sama nak cuba pertahankan dan nak cuba elak apa yang si suami, si ayah ni cuba lakukan kepada anak-anak tersebut. Okay, so, mungkin saya nak perlukan penjelasan lebih terperinci sikit. Kalau dari segi keganasan rumah tangga ni, memang dari segi pukul sahaja, ataupun kalau dari segi percakapan, ataupun dari percakapan, adakah itu pun dikira macam dia bagi tahu isteri dia yang isteri dia ni tak buat tak okey, ataupun macam something yang menghina ataupun memburukkan si isteri, itu pun adakah dikira sebagai keganasan juga? Ya, yang tu dia boleh dikategorikan sebagai penderaan emosi. Sebab apa yang suami itu cakap akan mendatangkan si isteri ni akan fikir macam-macam lah. Menyebabkan si isteri ni akan mengalami tekanan daripada segi emosi. Duk fikirkan apa yang si suami itu cakap, adakah betul ke tak betul dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang si suami ni habit dia suka maki. Jadi dia akan maki, kata macam-macam dekat si isteri ni. Perkara tersebutlah yang akan secara tak langsung sampai satu tahap si isteri ni tak akan boleh menanggung perkara tersebut. Menyebab Sorry, mic saya tertutup tadi. Mungkin memang isu rumah tangga ni dia tak adalah, bukan maksudnya sekarang ni je yang ada. Sebelum-sebelum ni pun dah ada isu-isu macam ni. Cuma mungkin disebabkan PKP ni ada peningkatan dari segi kes-kes dia. Kalau macam apakah mungkin penyebab yang kes ni, kes rumah tangga ni meningkat semasa PKP, ataupun bukan waktu PKP? Mungkin Ustaz Zafran boleh jelaskan kenapa ada sedikit peningkatan. Kalau kita tengok statistik memang ada peningkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Suara Labo, sahabat saya Ustaz Fahmi, dan juga penonton yang dikasihi oleh Allah SWT. Kenapa ataupun apa penyebab peningkatan kes rumah tangga semasa PKP ni? Tak lain tak bukan kerana semua duduk di rumah lah. Bila semua duduk di rumah ni, berlakulah cabaran yang di luar jangka. Antaranya antara penyebab selain daripada duduk di rumah ni, kerana di sinilah wujudnya real color ataupun true color suami, ataupun true color isteri, ataupun true color anak-anak yang bersekolah. Barulah ibu bapa tu sedar anak dia macam mana sebenarnya di sekolah. Sebelum ni cikgu mungkin pernah komplain, pernah bagi nasihat kepada keluarga dia, ataupun ibu ataupun bapa dia, bapak dia ambil tak kisah, mak dia pun buat tak indah. Tapi bila masing-masing duduk di rumah, barulah nampak perangai sebenar anak dia. Mungkin tak dengar cakap, tak berdisiplin dan sebagainya lah. Selain daripada tu, faktor yang lebih besar lah pada saya ialah antara faktornya ialah berkaitan dengan krisis ekonomi, di mana mungkin di kalangan para suami tak dapat bekerja, para isteri duduk di rumah, ataupun sama juga tak dapat bekerja, tak ada pendapatan, dan ini menyebabkan
berlakunya krisis kewangan ekonomi dalam rumah yang menyebabkan suami rasa tertekan, isteri pun rasa tertekan, anak-anak rasa tertekan, dan semestinya memerlukan tangan-tangan lain ataupun orang lain untuk support, bantu. Dan terlihat di peringkat kerajaan sendiri pun alhamdulillah banyak bantuan yang telah diberikan seperti bantuan prihatin rakyat BPR, geran khas prihatin pada peniaga GKP dan sebagainya. Pun begitu, sememangnya kalau dilihat dari sudut nilai sememangnya tidak cukup lah. Dia perlukan sokongan yang berterusan, bukan semata-mata dari sudut material tapi juga dari sudut emosi, dari sudut ilmu dan juga dari sudut sokongan mungkin jiran, saudara mara dan sebagainya. Jadi tak lain tak bukanlah antara faktor utama ialah faktor yang saya sebutkan tadi, faktor ekonomi ataupun faktor kewangan. Selain daripada itu, peningkatan kes rumah tangga ataupun isunya cerai, pukul, dera dan sebagainya berlaku kerana ada orang lain ataupun faktor ketiga, orang ketiga yang menjadi duri dalam daging lah bagi pasangan yang dah berumah tangga umpamanya. Jadi pengalaman saya, orang-orang yang berhadapan dengan situasi yang mana mempunyai masalah di rumah, kemudian dia tak dapat selesaikan, dia cuba cari penyelesaian di luar. Yang mana sepatutnya dia selesaikan di rumah tu. Masalah tu berada di rumah, bukan di luar. Tapi dia cari penyelesaian di luar, yang mana penyelesaian tu tak jumpa, dia buat pula ataupun dia create masalah yang lain yang menyebabkan masalah di rumah dah ada, tambah pula masalah di luar. Jadi antara situasi yang berlaku sebegitulah. Ini pandangan saya. Terima kasih. Abu. Okey Ustaz, okey Ustaz. Maksudnya PKP ni most likely ekonomi, sumber pendapatan tu menjadi punca utama kes peningkatan kes untuk isu-isu rumah tangga ni. Saya ada juga baca dekat beberapa news, dia kes-kes keganasan ni most likely dia kalau yang sekarang memanglah akibat dia terkurung dalam rumah, tak boleh dilihatkan, and then aktiviti di rumah tu pun dah makin banyak. Mungkin dari segi kawalan ataupun pengurusan tak berapa betul, itu pun kadang-kadang boleh menjadi Penyebab. masalah, Ya. penyebab. Tapi saya pun pernah macam ni lah, macam pernah terdengar orang kata macam kadang-kadang kes-kes yang kecil pun boleh dijadikan isu ataupun masalah pergaduhan. Itu macam mana, kalau Ustaz boleh komen sikit? Kadang-kadang benda ni adakah dia tak ada kesefahaman ataupun macam mana? Yang saya sebutkan tadi adalah berkaitan dengan pasangan yang ataupun suami ataupun isteri yang tak dapat bekerja. Jadi sebenarnya ada juga kes di mana suami dan isteri yang bekerja tapi daripada rumah. Yang mereka mempunyai bebanan, iaitu perlu melihat ini dari sudut keluarga yang berkemampuan lah. Mereka tidak ada masalah kewangan, tak ada isu ekonomi, makan semua alhamdulillah cukup. Cuma mereka tak mungkin sememangnya lah tak biasa ataupun tak pernah melalui zaman PKP, zaman pandemik yang mana perlu bekerja daripada rumah, urusan apa semua daripada rumah. Jadi kadang-kadang tekanan itu ada kerana nak menguruskan anak, nak menguruskan keluarga, nak menguruskan hal peribadi, nak menguruskan isu-isu pejabat dan sebagainya, yang menyebabkan mereka stres, tertekan dan melaksanakan satu tindakan yang mana memberi kesan kepada ahli keluarga yang lain lah, seperti dera, pukul, selain daripada berbentuk lisan lah, seperti kecaman, kata-kata yang pedas kepada pasangan, anak-anak, dan sebenarnya memberi satu kesan yang agak buruk kepada situasi. Walaupun keluarga ni bukan ada masalah kewangan, tapi dia memberi kesan dari sudut emosi ahli keluarga itu sendiri. Mungkin Ustaz Fahmi boleh tambah sikit apa yang saya share. Dapatan saya ni lebih kepada dapatan umum lah. Mungkin Ustaz Fahmi dia seorang peguam dan lebih berpengalaman lah. Silakan Ustaz. Menguruskan kes-kes macam ni, Ustaz. Ya.
Betul. Saya setuju dengan pendapat sahabat saya Ustaz Zafran. Faktor utama adalah faktor kewangan. Tetapi antara faktor lain yang menyebabkan berlakunya masalah rumah tangga ni adalah tiada sefahaman dan juga tiada kerjasama antara suami dan isteri. Jadi bila mana sebelum ni siang suami dan isteri bekerja, malam saja yang akan spend masa dengan anak-anak dan sebagainya. Tiba-tiba bila tempoh PKP 24 jam duduk di rumah. Jadi mungkin pada awal PKP mungkin kerja-kerja rumah boleh buat secara bersama-sama. Tapi bila tempoh masuk fasa kedua, fasa ketiga, persefahaman tu dah mula kurang. Si suami akan rasa tugas ni adalah tugas isteri. Isteri kata sepatutnya si suami kena tolonglah. Takkan semuanya isteri nak kena buat dan kena sediakan. Jadi perkara-perkara tersebut akan menyebabkan timbul provokasi, mulalah nak ungkit balik kesalahan-kesalahan lama, apa masalah-masalah kecil semua dah jadi besar balik. Berpunca daripada tak ada sepahaman tu. Jadi itu adalah faktor utamalah penyebab. Kiranya macam komunikasi pun boleh menjadi penyebab utama kepada isu-isu rumah tangga ataupun masalah-masalah. Kalau macam isu-isu macam ni ataupun perkara-perkara macam ni, Ustaz, macam mana kita boleh lakukan ataupun macam kita nak elakkan benda ni berlaku? Ataupun let's say macam kalau ada keluarga lain yang ada masalah-masalah rumah tangga, macam mana kita sebagai jiran contohnya nak mengatasi masalah-masalah macam ni? Masalah macam jiran yang ada masalah lah. Kita sebagai jiran, apa tanggungjawab kita? Ustaz Fahmi silakan. Ustaz Fahmi berlalu, lepas tu saya masuk lah. Sila. Baik. Pada pandangan sepatutnya kalau kata sebelum ni orang akan kata jiran jangan kacau tepikan orang, jangan kacau masalah orang dan sebagainya. Tetapi saya rasa dalam isu ni, dalam isu rumah tangga ni sepatutnya jiran dia kena ambil tahu apa yang berlaku antara masalah jiran dia. Kan? Kalau kata jiran sendiri tiap-tiap hari mendengar si isteri, si suami ni duk bergaduh, isteri kena pukul dan sebagainya, apa salahnya jiran ni mengambil tugasan, ada masa cuba bersembang dengan jiran tersebut. Apa yang berlaku sebenarnya? Kadang-kadang si isteri ni, yang jadi mangsa ni selalunya si isteri lah. Si isteri ni dia tak ada tempat untuk dia nak cerita apa yang berlaku dalam rumah tangga dia. Jadi kalau kata ada jiran yang boleh ambil berat, bukanlah kita nak tahu masalah dia sepenuhnya, tapi just untuk kita nak bagi tahu kata ada orang yang sanggup dengar masalah dia. Jadi itulah tugas-tugas jiran. Kurang-kurangnya bersembang dengan jiran, petang-petang tu keluar bersembang dan sebagainya. Mungkin itu juga akan orang kata salah satu release tension lah kepada pasangan tersebut. Boleh jadilah kalau kata mangsa tersebut dia takut untuk buat aduan, boleh jadi jiran boleh bantu untuk buat aduan kepada pihak polis. Kata isteri ni kena pukul dan sebagainya. Itu sebenarnya tugas jiran yang sepatutnya ada pada semua orang dalam, maksud kata patut ada dalam diri kita lah. Bukan kata kita nak jaga tepikan orang, tapi just untuk kita ambil berat apa yang berlaku di sekeliling kita. Ustaz ada ni, tapi betul lah, kita kadang-kadang kita nak bantu, kadang-kadang jiran tu yang macam kenapa kita, orang lain pula nak kena masuk campur hal rumah tangga saya kan. So kadang-kadang benda-benda macam tu yang menyebabkan kita pun rasa tersekat nak membantu golongan-golongan yang ada masalah-masalah macam ni lah. So macam Ustaz ada ni Ustaz Zafran, macam mana? Secara peribadi saya melihat
Antara sebab orang yang nak memberi nasihat itu adalah satu cabaran juga, sebab bila terjadi benda ni, benda yang bukan di dalam kawalan kita, bila di luar kawalan kita, iaitu pasangan yang bergaduh, mungkin dengar tentang penderaan dan sebagainya. Kadang-kadang benda ialah satu benda yang di luar kawalan kita tak mampu nak urus. Cuma satu ruang yang sebagaimana yang Ustaz Fahmi kongsikan tadi, orang yang terdekat tu cuba berbual, cuba berbincang, cuba melihat dari sudut yang lebih positif. Tapi mungkin cara berbual itu pun satu perkara yang perlu teliti juga. Maksudnya mungkin permulaan apa yang dia nak bincang ataupun nak berbual tu mungkin isu umum, isu kos barang, isu makanan, isu anak. Kemudian barulah dia masuk kepada isu-isu yang agak kritikal ataupun agak sensitif lah untuk dibincangkan. Jadi sebenarnya penting, memang jiran, orang yang terdekat, berada di hadapan, di belakang, di tepi, adalah orang yang perlu melihat ataupun sebenarnya ada tanggungjawab untuk mereka mengambil tahu tentang jiran. Bagaimana perbincangan kita sebelum ni Labu kan, kaitan dengan krisis bunuh diri. Ya, betul. Kita bincang pada minggu lepas. Ini peranan jiran sebenarnya sangat besar. Selain daripada agensi-agensi kerajaan yang ada, selain daripada badan-badan lain, sebenarnya jiran adalah orang pertama yang patut tahu tentang permasalahan keluarga yang terdekat. Dalam masa yang sama, perlu melihat juga ruang yang sesuai untuk membantu. Bukanlah dah tahu ada masalah, terus dia masuk nak selesaikan masalah. Kadang-kadang bila dia terus masuk, seakan-akan memberi kesan yang lebih buruk kepada keluarga tersebut. Mereka tak boleh terima, mereka rasa malu, mereka rasa tak boleh nak kerjasama dengan orang yang nak bagi nasihat, dan memberi mewujudkan perkara-perkara yang negatif pula. Jadi itulah peranan ataupun paling pentingnya orang-orang yang nak memberi nasihat ni pun daripada kalangan orang yang berilmu lah, orang-orang yang disegani di tempat tersebut. Contohnya mungkin di kalangan penduduk itu ada orang yang paling senior dari sudut umur dia, dan dia ni disegani oleh orang lain, contohnya imam ataupun mana-mana tokoh Ketua kampung, ketua kampung yang mana yang boleh memberi wakil. boleh memberi nasihat. Ini pengalaman saya Lebu, pengalaman saya pada tahun 2019, ketika tu saya dapat satu maklumat, ada satu keluarga ni dia berhutang alung. Dan dia memang tak boleh nak bayar lah. Jarang lah kalau kita dengar orang yang hutang alung ni boleh menjelaskan bayaran sebagaimana berhutang di bank ataupun dengan agensi yang lain. Jadi kita pergi rumah dia, saya bersama dengan beberapa orang, termasuk ketua kampung. Kita pergi ke rumah orang yang pinjam dengan alung ni, jumpa dengan dia, tanya dia kenapa dia pinjam. Kita cuba bantu dia selesaikan permasalahan yang ada. Jadi setelah kita bincang, kita nak cari jalan keluar, macam mana dia boleh selesaikan masalah tu. Cuma dia ni sampai peringkat apabila kita dah masuk ambil tahu tentang keluarga dia, dia ceritalah pengalaman dia sampai 3 hari tak balik rumah, duduk di tempat yang ada air terjun, sembunyi kat sana 2 hari, lepas tu pergi stesen minyak, mandi stesen minyak, kemudian sembunyi. Jadi benda yang menyebabkan bila kita tahu tu, rupanya memang keadaan dia terdesak. Dan jiran-jiran yang berada di sebelah pun ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kerana alung ni dia datang setiap hari dengan kenderaan yang berbeza. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini ialah penting-pentingnya kita cari orang yang boleh bagi nasihat, orang yang boleh bagi jalan keluar, bukan orang yang boleh banyakkan lagi cerita, hebahkan lagi cerita tu kepada
orang lain supaya ramai yang tahu. Tak perlu, kita tak perlu share dalam FB, dalam YouTube, dalam apa nama ni? Social media sosial asyik. dia kita perlukan share. Kita perlu orang yang share kerana kita nak ramai penonton. Tapi dari sudut penyelesaian masalah pula, kita tak perlukan share, kita perlukan orang yang boleh membantu. Yang disegani, yang ada ilmu, yang apa nama ni? Tidak semestinya berkelayakan tinggi, tidak semestinya ada kena cikgu ke ustaz ke. Sebahagian masyarakat kita menilai orang yang orang yang bagus ni dia berkedudukan tinggi. Tidak, kadang-kadang dia hanya pekebun, dia hanya petani, dia hanya pesawah, tapi alhamdulillah dia berjaya bentuk keluarga dia, anak yang cemerlang, keluarga yang baik, anak sampai 10, 11. Jadi orang-orang macam ni dia ada ketokohan yang kadang-kadang tak ditonjolkan oleh masyarakat lah. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, peranan orang tu, nak cari orang yang betul tu satu perkara yang penting jugalah. Jangan sebarangan kan, untuk bagi nasihat dan sebagaimana kita point matlamat kita nak selesaikan permasalahan dia, supaya anak dia selamat, isteri dia pun selamat. Mungkin dia pun tak tahu, dan nanti mungkin tak Fahmi boleh share lah berkaitan dengan hak-hak yang ada kepada wanita ataupun remaja ataupun anak-anak, hak berkaitan dengan perlindungan itu sendiri. Silakan Abu. Okey Ustaz, saya tertarik lah Ustaz dengan Ustaz punya point tadi. Let's say macam kalau kita takut nak nasihatkan orang tu, kita takut nak bertanya ataupun nak bagi pendapat ataupun kita nak tanya khabar kan. Better kita ramai-ramai ataupun cari orang yang yang ada ilmu, yang boleh sampaikan, yang boleh bercakap dengan baik. Takut juga Ustaz kalau kita pergi seorang-seorang, tak pasal-pasal kita kena pukul. Itulah itu. Ahli keluarga kita pun terancam. Itu keselamatan keselamatan kita di rumah pun akan tergugat lah. Betul. Orang tu boleh ambil tindakan, panggil saudara dia pula. Jadi pelbagai lagi masalah. Jadi berhati-hatilah. Dan lagi satu, kalau macam kita pun tegur berseorangan, mungkin akan menjejaskan dari segi hubungan kita dengan jiran kita tu pula. Itu kemungkinan juga ada berlaku. Biasa kita tegur menegur, bila kita tegur ataupun bila kita tanya mengenai hal-hal keluarga ataupun masalah-masalah keluarga dia tu, dan dah hidup tak macam tak berjiran pula. Itu yang kita cuba elakkan. Tak nak bertegur siapa dah. Itu betul. Saya nak baca komen dulu sebelum saya teruskan kepada soalan yang soalan seterusnya. Ni daripada Azizan Nordin. Dia cakap nak tanya satu soalan. Moderator lampu dah kahwin? Tak. Saya actually belum kahwin, tapi saya mengambil apa nasihat ataupun macam untuk future saya nanti. Let's say macam kalau ada terjadi masalah-masalah macam tu, apa yang perlu saya lakukan. Walaupun kadang-kadang ni pun salah satu menarik juga ni Ustaz. Kadang-kadang orang yang bujang macam saya, dia tak ambil kisah pun hal-hal macam ni. Hal-hal isu-isu rumah tangga. Tapi bila once dia dah berumah tangga, baru orang tu macam tercari-cari jalan penyelesaiannya. So kadang-kadang orang muda ni patut pun bukanlah kita tahu 100%, tapi just in passing ataupun ilmu-ilmu yang ringan macam tu, ataupun nasihat-nasihat yang ringan macam tu pun boleh kita amalkan. So saya teruskan kepada ni, ada lagi satu daripada Azizan Nordin juga. Ustaz Zof, PKP ni dia berkata tak boleh beretuh bahu sikit kira nak gaduh lah. Yang ni yang selalu orang tak nak discuss. Tapi part ni boleh jadi ke arah positif dan juga arah negatif. Macam mana Ustaz ni? Daripada Azizan Nordin ni, kira beretuh ni bahasa Kedah Ustaz? Ustaz Fahmi boleh ulas sikit kot. Ini bahasa Kedah. Tak berapa nak faham apa yang dimaksudkan. Beretuh bahu tu maksudnya apa? Hubungan suami isteri ke? Beretuh bahu kena bahu tu. Ustaz Fahmi boleh komen? Faham tak? Kita minta Cik Izan ni perjelaskan maksud dia.
supaya Baik. Kadang ya. Sila saja. mungkin maksud Cik Azizah tu berkaitan dengan beratur baru ni, maksud kata bila beratur ni ke arah positifnya, hubungan suami isteri ni akan intim lah. Oh. Kalau bahasa yang positif tu. Tapi kalau kita beratur baru dalam keadaan suami dan isteri tu tengah ada masalah, itu mulalah sehari si suami akan naik tangan, akan dan sebagainya. Sebab tu apa PKP ni yang positif pun ada. Yang beratur baru ke arah positif, okey, hubungan suami isteri tu akan bertambah intim lah. Jadi sebab tu orang kata bila tempoh PKP 9 bulan akan datang akan lahir lagi ramai umat-umat di Malaysia ni. Itu yang daripada segi positifnya. Tapi kalau kata daripada segi negatif dia, beratur baru tapi dalam hal si suami dan si isteri ni memang tengah ada masalah. Bayangkan kalau kata bila ada masalah, tiba-tiba beratur baru. Mulalah bukan takat beratur baru saja tu. Jadi akan orang kata tangan naik ke muka, kaki pun dah mula tendang dan sebagainya. Mungkin itulah maksud yang Cik Azizah maksudkan. Ya, Cik Azizah ada komen dekat bawah ni. Dia cakap hubungan. Maksud beretuh ni adalah hubungan keluarga tu lah. Macam tu. Hubungan keluarga lah. Yalah, apa saya pun setuju apa yang Ustaz Fahmi sebutkan tadi. Maksudnya dari sudut yang positif, alhamdulillah. Cuma bila berlakunya dari sudut yang negatif, dah bersama umpamanya sebulan, mengandung, dah dimaklumkan oleh doktor mengandung, kemudian berlaku percakaran. Sebab bila isteri ni bila dalam keadaan mengandung ada berlaku alahan, emosi tak stabil Ustaz. Emosi tak stabil, kemudian dia mungkin kurang sihat. Jadi bebanan kerja tu terletak di bahu suami. Jadi macam mana suami nak menyelesaikan, nak menyusun atur keluarga dia yang mana sebelum ni tugasan tu dibuat oleh isteri, nak dibuat oleh suami pula. Jadi antara perkara yang selalu ditekankan, kalau ni pengalaman saya lah, kalau pergi klinik kesihatan bagi isteri yang baru bersalin, dia bagi nasihat untuk ambil perancangan keluarga, sama dalam bentuk makanan ke dalam bentuk suntikan dan sebagainya. Jadi itulah antara cabaran yang berlaku apabila sentiasa berbumbungkan rumah ni, maksudnya tak keluar. Yalah, nak pergi ke surau pun tak boleh, nak ke masjid pun tak boleh, ke taman pun tak boleh Ustaz. Nak adalah tekangan dia. Ada yang boleh, sebenarnya ada yang boleh, cuma bila lama sangat terperap di satu tempat ni menyebabkan cara fikir tu dia tak boleh nak keluar. Dia sentiasa melihat apa yang ada di dalam dia sahaja. Jadi inilah cabaran bagi orang yang berada di rumah untuk cari juga apa sahaja ruang yang positif. Sama ada melihat video. Sekarang ni ruang banyak, cuma kadang-kadang orang tak boleh pilih. Contohnya ruangan kuliah pun banyak, boleh lihat video di YouTube. Kemudian kita boleh melihat rancangan yang bagus untuk si keluarga. Kemudian seperti anak ni, budak-budak dia akan melihat kartun lah. Tapi sebenarnya itu sedikit ruang kepada mereka. Sebenarnya tak salah tengok kartun, cuma perlu ibu bapa ni perlu ada garis panduan, masa. Contohnya selesai semua tugasan sekolah, contohnya daripada pagi sampai ke tengah hari ataupun ke petang, pukul 2, pukul 3 dah selesai semua tugasan, bagi sedikit ruang kepada anak-anak untuk menonton televisyen. Cuma kena hadkan 1 jam ataupun setengah jam. Lepas tu kena ada waktu solatnya, kena jaga. Kemudian waktu makan. Jangan ada sebahagian ibu bapa ni, sebab dah dia tak menguruskan anak-anak, masa makan anak-anak terpulang. Ada yang awal, ada yang lambat. Jadi tak ada satu hubungan kekeluargaan di situ. Jadi masa PKP ni lah antara ruang untuk wujudkan makan sekali. Umpamanya mungkin ada grup lah, ayah, anak dengan adik makan sekali. Sebab nanti ada adik yang kecil nak jaga kan. Sebab tadi lah macam saya katakan tadi, isteri tengah tak sihat ataupun suami tak sihat. Jadi ini memerlukan kerjasama yang betul lah. Yalah, beretuh tak beretuh tu satu part lah.
satu hal. Tapi kesefahaman antara suami isteri tu penting. Kena tahu peranan suami kat mana, peranan isteri kat mana. Jangan semua tugasan diletakkan pada isteri ataupun semua tanggungjawab diletakkan kepada suami. Jadi perlukan balance lah. Betul-betul Ustaz. Kadang-kadang macam ada saya tengok yang contoh lah kan di luar sana. Kadang-kadang contoh macam kita nak keluar beli barang. Itu antara macam hari ni si suami, esok si suami lagi. Tapi bila tukatan tu jadi benda apa tak ada persefahaman. Boleh secara ganti-gantilah kira macam balance dekat situ. Tapi saya nak tanya dengan Ustaz Fahmi mengenai kan saya cerita tadi pasal saya ni masih lagi muda ataupun masih belum berkahwin lagi. Apakah saya macam perkara-perkara yang saya perlu elakkan waktu saya berkeluarga ataupun keluarga sekarang perlu elakkan supaya masalah-masalah mengenai isu masalah-masalah rumah tangga ni boleh kita hindari. Ustaz Fahmi, silakan. Silakan Ustaz. Okey ke Ustaz? Ustaz tak dengar lah Ustaz. Ustaz punya suara. Okey. Saya Dengar. Bila berumah tangga ni, pertamanya jangan kita kesalahan-kesalahan. Okey. Saya rasa perkara paling penting bila kita berumah tangga ni adalah bila berlakunya masalah, jangan kita ungkit kesalahan-kesalahan kecil itu bila kita bergaduh. Itu sebenarnya akan menjadi salah satu penyebab ke arah berlakunya masalah yang lebih besar. Dan yang kedua, bila berlakunya masalah, cuba elakkan daripada ceritakan masalah tersebut kepada maksudnya komen di media sosial, luahkan di media sosial, cerita dekat kawan-kawan yang sepatutnya tak boleh membantu sikit pun. Jadi pada hakikatnya sebenarnya bila ada masalah, orang pertama yang perlu dicari adalah ahli keluarga. Carilah ahli keluarga untuk luahkan apa yang berlaku dan minta ahli keluarga untuk selesaikan masalah tersebut. Tetapi yang duk jadi sekarang, bila jadi masalah, si isteri ni akan post di FB sekian, akan post di Instagram, dan menyebabkan bila mana post tu ramai orang akan komen menghentam si suami tersebut. Pada hakikat yang jadi, yang salahnya adalah si isteri. Si suami hanya nak menegur, tetapi disebabkan bila mana orang kata ada perasaan tak puas hati dan sebagainya, dia menjadikan platform-platform ini sebagai tempat untuk dia meluahkan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi itu adalah perkara yang paling penting untuk kita sebagai yang berumah tangga ni elakkan. Saya sendiri pun kalau kata ada klien-klien kita yang tengah ada kes di mahkamah, kita nasihatkan janganlah sesekali untuk update apa-apa berkaitan dengan masalah dan juga progres di mahkamah tu di dalam media sosial. Sebab nanti benda tu secara tak langsung akan mengganggu kes-kes. Jadi itulah kata media sosial ni ada positif, ada yang negatif. Tapi kita kena tengok macam mana kita nak guna media sosial tersebut untuk kebaikan dan untuk ke arah yang lebih sempurna lah. Kalau kita gunakan media sosial untuk menghentam suami kita, untuk menghentam isteri kita, itu adalah satu tindakan yang orang kata, kalau kata bahasa kasar dia adalah tindakan yang bodoh lah. Sebab orang-orang yang komen di situ bukannya orang-orang yang nak membantu menyelesaikan masalah kita,
tapi orang-orang yang nak mengeruhkan lagi keadaan apa yang itu saya rasa perkara yang paling penting yang perlu ada dalam setiap orang bila berumah tangga ni. Ya, Ustaz, saya nak tambah sikit. Kadang-kadang kan Ustaz, saya pernah dengar juga kes-kes macam ni. Bila perhubungan tu dia ada masalah ataupun berlaku masalah dalam keluarga ataupun dalam hubungan dia, pasangan ni tak cerita ataupun tak discuss ataupun tak berbincang sesama sendiri. Itu pun boleh menyebabkan macam kes tu makin besar bila tak dibincangkan. And then once bila dibincangkan, kes tu ataupun emosi tu dah kira tahap yang paling atas lah, kiranya macam tu. Sebab dia tak discuss, tak ada apa-apa komunikasi dengan partner lah, kira antara dua suami dengan isteri. So mungkin yang tu pun salah satu benda yang kita perlu elakkan. Cuba untuk berkomunikasi ataupun berbincang. So kalau macam perbincangan tu tak dapat kata putus, boleh mencari orang luar untuk kita berbicara. Kadang-kadang benda-benda macam tu orang macam pasangan ni simpan, pendam je, tak bercakap. Mungkin itu antara salah satu benda-benda yang kita boleh elakkan. Macam Ustaz Zafan ada apa-apa ni Ustaz? Ada apa-apa ataupun cara atau benda-benda yang kita boleh elakkan? Terima kasih lah Bu. Yelah, berkenaan dengan media sosial ni kan, benda tu paling mudah, paling senang, ada di tangan, hanya perlukan internet, hanya perlukan telefon yang boleh kemaskini status di mana-mana platform, FB, Instagram, ataupun mana-mana lah, medium, Twitter ke, dia nak ramai orang baca. Sebagaimana perkongsian Tuan Muhammad Firdaus kita, sahabat saya ni daripada KL, media sosial ni untuk seronok-seronok, ya betul. Kadang-kadang orang melihat dari sudut yang positif lah. Cuma apabila dibawakan perkara-perkara yang tak sepatutnya pun, isu-isu dalam rumah, isu-isu yang tak ada jalan penyelesaian. Yang ada ialah jalan untuk hebohkan, untuk viralkan, untuk selerakkan lagi benda-benda yang boleh disusun, tapi bila masuk ke media sosial tak boleh selesai. Pergaduhan yang lebih besar di kalangan ahli keluarga dan sebagainya. Jadi di sinilah pentingnya apa yang saya boleh istilahkan sebagai menjaga aib lah. Istilahnya menjaga aib. Kalau kita tahu perkara ni jadi pada si A, kita cuba tutup aib si A ni. Jangan buka. Sebab kita sendiri tahu. Contohnya kita jumpa dia di mahkamah, contohnya lah. Kita jumpa di mahkamah syariah, kita tengok dia ada dengan perempuan ataupun dengan sesiapa. Kita pun, dia pun tengah ada urusan, lepas tu balik daripada situ, dah kita update status. Terjumpa si A tengah di urusan di mahkamah. Kadang-kadang tak perlu pun. Dan orang-orang macam ni ialah orang-orang yang negatif. Kerana dia melihat benda-benda negatif, dia share. Benda-benda positif dia tak share. Dia tak hebahkan. Kadang-kadang mungkin kawan tu menjadi saksi umpamanya. Ataupun kawan tu menjadi peneman ataupun penyokong lah, bagi sokongan moral. Dia datang. Tapi bila habis kes tu, dia bersama dengan peguam, bersama dengan ahli keluarga dan terus dilabel, oh dia ada masalah keluarga. Padahal kita tak faham, kita pun tak tahu apa yang berlaku. Jadi inilah antara kesan buruk media sosial yang tak ditangani dengan baik. Salah siapa? Salah orang yang share itulah. Jadi kadang-kadang kita tak tahu umpamanya satu isu. Kita bertanya, itu lain. Ataupun kita tak tahu satu isu, kita post dalam grup, kemudian kita senyap. Itu adalah satu seolah-olah kita membuat kenyataan. Sebagaimana kita contohnya lah isu viral sekarang ni kan, isu kain putih kan. Betul kain putih. Orang yang letak kain putih tu mungkin dia bukannya nak buat kibar bendera pun. Kebetulan mungkinlah kain lampin anak dia tu dia punya
apa penyepit tu tak kuat, kemudian angin kuat, Terkibar tak sengaja. terkeluar daripada ruang ampayan tu, tersangkut dekat pagar ataupun terselit dekat seakan-akan menjadi bendera. Ada orang salah faham, wih dia ni perlukan bantuan. Lepas tu ada komplot komen, tengok kereta dia pakai kereta apa? Dia pakai Toyota Camry, dia pakai Toyota Altis. Takkan kot perlukan bantuan. Jadi kita banyak buat persepsi. Apa yang patut kita buat? Pergi rumah dia, bagi Tanya salam, terus. ataupun dia non-Muslim, ucapkan ucapan selamat pagi, selamat petang, tanya dia apa yang sebenarnya berlaku. Oh, sebenarnya tadi rumah saya tengah usul barang apa semua, saya tak perasan kata ada kain putih kat situ. Saya ingat saya dah sangkut, rupanya angin datang kuat, kain tu tersangkut dekat jaring depan pagar rumah saya. Kadang-kadang benda tu pun jadi isu. Kerana apa? Kerana kita terlebih pantas, terlebih rajin untuk berkongsi benda-benda yang tak perlu, dan benda tu boleh kita bertanya. Dan waktu inilah orang yang nak menyatakan dia bawa Islam, dia bawa kebenaran, dia bawa sunnah Nabi, dia bawa kalimah tauhid. Inilah platformnya, itu mereka perlu tunjukkan Islam memangnya rahmat kepada sekalian alam. Islam rahmah lil alamin, Islam rahmatan lil alamin. Inilah platformnya, inilah masanya. Sebab Islam tu agama penyayang, agama, nama pun Islam daripada salam, kesejahteraan, kebaikan. Nak sebarkan kebaikan, di sinilah platformnya. Dan sepatutnya orang Islam, sebagaimana yang kita tengok antara ikon yang boleh kita contohi Ustaz Abid Liu lah, yang betul. sampai ke luar negara. Nak menunjukkan apa? Islam adalah agama, ataupun orang Islam ni orang yang sentiasa kehadapan dalam bantu, dalam ruang yang ada. Ni pun waktu live saya ni pun ada dah, saya terlibat dengan Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, Perak. Jadi ada yang dah komen nak bantuan, minta bantuan. Sebenarnya yang tanya ni kadang-kadang guru, mereka nakkan kotak bantuan dan sebagainya. Jadi ini antara ruang yang kita cuba bagi. Cuma insyaAllah selepas selesai live ni, saya akan terus ke lokasi-lokasi tertentu lah untuk bawa kotak bantuan tu. Jadi saya katakan tadi, orang Islam tu sendiri tunjukkan contoh. Kita sebarkan kebaikan, bertanya pada orang yang memerlukan barang dan sebagainya. Hatta non-Muslim sekalipun, kitalah yang menjadi juara. Bukan juara share, juara tolong orang. Inilah ruangnya. Fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. This is the platform. Terima kasih Labu. Okay, mungkin saya nak tanya Ustaz Fahmi mengenai isu rumah tangga ni, disebabkan Ustaz Fahmi pun ada menguruskan mengenai kes-kes pasal rumah tangga. Mungkin yang sedang menonton ataupun yang nak menonton kemudian nak tahu cara ataupun prosedur kita sebagai orang awam ataupun kita sebagai orang yang nak melaporkan tu, apa prosedur-prosedur, langkah-langkah yang kita perlu buat ataupun kita perlu lakukan sekiranya berlaku kes rumah tangga macam ni. Silakan Ustaz Fahmi. Silakan. Ustaz Fahmi delay. Ustaz, tak berapa suara Ustaz tak keluar Ustaz. Mungkin line Ustaz Fahmi tak berapa. Okey, sebab suara masih lagi tak keluar Ustaz. Kena cari lokasi lain tu. Baik. Selalunya kalau kata okey, clear. berlakunya kes-kes rumah tangga macam ni,
Pertama sekali kalau ya bila berlakunya masalah rumah tangga ni, perkara pertama selalu sudah pasti kalau kata kita dah dengar, kita dah tengok dan sebagainya, tugas kita sebagai seorang jiran, kita boleh melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis, siasatan dan sebagainya. Tetapi ya, okey. Okey. Oh, tak berapa jelas lah Ustaz. Penerangan. Selalunya bila jadinya masalah begini, pertama kita kena hmm, Oh, dah terputus. Terputus. Ustaz Fahmi dah terputus. Maybe Ustaz ada apa-apa ni Ustaz? Ataupun cara-cara kita nak melaporkan. Apa prosedurnya kalau yang sebetulnya Ustaz Fahmi yang mahir benda-benda ni. Nah, dia bidang dia lah. Bidang. Secara ringkasnya apa yang saya boleh katakan di sini, apabila berlakunya kes-kes sebegini, perlu pada orang yang mengetahui kejadian yang berlaku, perlu melaporkan pada pihak yang berkaitan lah, seperti pihak polis, seperti mungkin agensi. Sebab sekarang ni pun kita dah ada talian, contohnya talian Nur di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, di bawah Kementerian Permohonan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga. Jadi pada saya tidak menjadi satu permasalahan lah untuk kita buat laporan terhadap isu-isu ni apabila berlaku. Dalam masa yang sama, perlulah juga, tu Ustaz Fahmi masuk balik kan. Apa saya masuk dulu sikit. Perlulah juga kita mengambil ruang yang ada untuk koreksi diri, perbaiki mungkin di kalangan suami ada kelemahan dia. Kalau kita saling faham macam tu, insyaAllah okey. Di kalangan isteri ada kelemahan dia, saling faham, memahami, balance antara satu sama lain. Tidaklah, ialah ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, lelaki itu ketua bagi pemimpin, bagi wanita. Pun begitu tidaklah menyatakan pemimpin itu hanya mengarah, menyuruh melakukan sesuatu tanpa dia sendiri pun buat. Itu satu kesilapan lah dalam memahami konteks kepimpinan tu. Jadi mungkin Ustaz Fahmi boleh tambah sikit lah berkaitan dengan langkah-langkah untuk melaporkan kes-kes rumah tangga ni macam mana? Baik, untuk melaporkan kes rumah tangga ni, boleh dengar kan? Boleh. Okey. Pertamanya sudah pasti tempat yang menjadi tempat utama kita yang perlu kita tuju adalah balai polis lah. Balai polis untuk kita melaporkan apa yang berlaku, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat daripada kejadian keganasan rumah tangga tersebut. Bila mana kita dah dapat laporan polis tersebut, tempat yang akan kita tuju seterusnya adalah di Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Jabatan Kebajikan Masyarakat ni lah yang akan mainkan peranan untuk pastikan seada mangsa tersebut boleh mendapat perlindungan, sama ada perlindungan sementara ataupun emergency protection dan sebagainya.
Jadi itulah perkara yang kita rasa yang perlu untuk kita beranikan diri. Kadang-kadang orang rasa dia tak mau ambil tahu sebab takut bila dia buat laporan dia nak kena jadi saksi dan dia nak kena terlibat dengan kejadian tersebut. Jadi logik biar bila dia buat laporan, biar pihak-pihak yang berkuasa ni yang ambil tindakan berkaitan dengan apa yang telah berlaku. Baik. Alhamdulillah. Okey. Ustaz, so maksudnya ada banyak cara-cara kita boleh laporkan untuk sekiranya berlaku kes-kes mengenai isu rumah tangga, bukan kepada kita saja, malahan jiran-jiran ataupun orang lain. Contoh macam Ustaz Fahmi sebut tadi lah, pergi ke balai polis, pergi ke jabatan kebajikan, ataupun mencari keluarga yang boleh ada kebolehan untuk melaporkan kes-kes macam tu. Kadang-kadang ada sesetengah orang tak ada keupayaan ataupun tak ada kebolehan untuk melaporkan. Dia tak kuat ke something macam tu lah kan. Tak kuat untuk melaporkan, so boleh cari orang-orang yang bertanggungjawab untuk bertugas ataupun menguruskan kes-kes macam ni. Okey, saya akan bacakan last komen sedikit. Kita ambil komen ni. Isu kebar bendera putih panel boleh story sikit. Itu pun selalunya melibatkan rumah tangga. Saya harap mana-mana pasangan yang tertekan jangan pedam. Ustaz boleh ada apa-apa ni? Komen sikit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Isu bendera putih kan. Sebenarnya isu bendera putih ni lebih kepada orang yang memerlukan bantuan makanan. Lebih kepada asasi lah. Dia mungkin juga ada yang berlaku Masalah rumah tangga, pergaduhan rumah tangga. Jadi tapi itulah benda tu signalnya tak dapat difahami. Kalau letak bendera putih tu orang akan faham dia tu sedang mengalami masalah ataupun tak cukup duit untuk membeli makanan. Dia memerlukan bantuan kotak makanan dan sebagainya. Jadi sememangnya ia melibatkan rumah tangga apabila suami ataupun isteri tak dapat bekerja, gaji kena tahan ataupun gaji dipotong separuh, kemudian mungkin dari sudut duit simpanan tu yang dah digunakan daripada PKP 1, PKP 2, sekarang ni dah PKP 3, dah berkurangan, bayar hutang sana, hutang kereta, hutang rumah dan sebagainya. Jadi tekanan tu memang membuat-buat dalam rumah tangga. Jadi antara perkara yang saya boleh nasihatkan ialah carilah ruang yang positif. Jangan sampai sebagaimana yang perbincangan kita sebelum ni lah Labu, jangan sampai betul, cari jalan sikat, bunuh diri, minum racun yang sememangnya ditegah, dihalang oleh Islam sebagai agama yang bawa kebenaran, bawa mesej keselamatan, keamanan. Islam menegah perkara-perkara yang bawa kepada kemudaratan pada diri, kepada ahli keluarga dan kepada masyarakat. Jadi inilah peranan yang saya boleh simpulkan. Saya buat kesimpulan tu yang Labu Terus boleh. Ustaz Fahmi tu hebat kesimpulan boleh. pada slot dia pada sesi selepas ni. Terus. Pertama, peranan masyarakat untuk ambil maklum terhadap permasalahan di kalangan ahli keluarga yang terdekat, jiran dan sebagainya. Bila nak ambil tahu tu pula, caranya kena betul. Jangan terus disergah, jangan terus dimarah, jangan terus dibawa cerita-cerita yang lama, yang kawan pun dah baik dan diangkat semula. Jadi perkara yang buruk tu simpan. Kita berbincang dengan cara yang baik, tanya khabar dulu, macam mana bisnes okey tak okey. Walaupun dia nampak macam okey, tanya dia juga, cik macam mana sekarang ni bisnes, pendapatan macam mana, cukup ke duit simpanan, mana ruang yang masyarakat boleh bantu, boleh support. Dan antara pentingnya lagi ialah orang yang berniaga makanan ni harap sangat warga sekitar, penduduk Tamban support kan. Yang terutamanya yang berkemampuan, walaupun dia dah masak kat rumah,
2-3 lauk tambah lagi dengan lauk-lauk yang dia beli di tepi jalan umpamanya dengan RM5, RM3, support perniagaan usahawan-usahawan kecil ni lah. Dan saya sendiri melihat usahawan-usahawan kecil pun terkesan dalam situasi sekarang ni. Jadi kita yang berkemampuan ni support mereka. Dan yang terakhir ialah pastikan apa yang kita share, yang kita nak masukkan di FB tu kita semak dulu kesahihan dia, fakta dia, sejauh mana kebenaran dia. Jangan asal bagus ni, boleh popular, boleh dapat Viral. boleh dapat like tinggi, boleh dapat view yang tinggi, tu kita share tanpa melihat kesan yang buruk dalam situasi pandemik ini sekarang ni. Dan yang terakhir, nasihat saya kepada semua, diri saya juga kepada semua pendengar, sama-samalah kita betulkan tagline tu, fastabiqul khairat tu, bersegera melakukan kebaikan. Kebaikan yang mana dapat memberi manfaat pada orang. Dengan cara kita bertanya orang, cepat-cepat tanya dia, segeralah dia dapat manfaatnya. Berbanding kita tahu tentang masalah dia, kita viralkan. Kemudian share cerita kau ni ada masalah sekian, masalah suami misalnya, yang mana tak selesai pun. Yang sepatutnya kita hanya boleh terus direct. Permasalahan kita antara cabaran di media sosial ni, kita suka perbanyakkan lagi persoalan, bukan penyelesaian. Penyelesaian satu, tapi kita perbanyakkan persoalan yang tak sepatutnya berlaku pun. Jadi sebaiknya terus cari solusi, terus cari penyelesaian yang boleh memberi manfaat kepada orang yang mempunyai masalah, dan juga kita sampaikan bantuan ataupun mungkin sumbangan daripada pihak lain, daripada pihak yang betul-betul memerlukan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Labu. Mungkin saya ada satu lagi. Ini daripada Encik Muhammad Firdaus. Ada nombor telefon macam telederaka. Kalau nak report dengan call, nak pergi balai pun tak boleh sebab dikurung oleh suami. Ni saya rasa mungkin Ustaz Fahmi boleh jelaskan. Jelaskan. Okey, berkaitan dengan talian yang kalaunya ada bendaan ni, selalunya kita akan refer kepada talian kasih lah, 15999. Kat situ kita boleh dapatkan bantuan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Apa-apa masalah yang kita boleh kita dengar ataupun kita boleh sampaikan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di talian nanti pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat yang akan ambil maklum perkara tersebut dan akan siasat apa yang berlaku sebenarnya. Dia 15999, talian kasih yang dikendalikan oleh pihak JKM. Labu, mic on tak tu? Sorry. Alamak, dah habis cakap tadi. Alhamdulillah. Okey, kita pun dah terima kasih Ustaz Fahmi atas penjelasan mengenai isu-isu rumah tangga. Terima kasih untuk Ustaz Zafran juga bagi sedikit input dan juga pendapat mengenai kes-kes mengenai rumah tangga ni lah. So Alhamdulillah, insyaAllah kalau ada rezeki kita akan bersiaran lagi pada minggu hadapan dengan topik yang berlainan pula. So hopefully apa yang kita bincangkan hari ini berguna kepada kita punya penonton. Sekarang ni ada lebih kurang 4 orang yang tengah menonton secara live. So terima kasih kerana bersama kami sepanjang siaran langsung ni, dan terima kasih kerana bagi komen-komen dan bertanya soalan di ruangan komen. Alright, Ustaz, terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa minggu depan lagi. Terima kasih Ustaz Fahmi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.